China memukau dunia dengan kemajuan industri EV bukan sahaja untuk pasaran domestik dan juga pasaran global. Mengikut laporan, pada tahun 2022, terdapat lebih daripada 800 syarikat EV yang beroperasi di China. Pada tahun 2015, hanya sekitar 200 syarikat EV China sahaja yang beroperasi. Jadi ini menunjukkan peningkatan 400% dalam kemunculan syarikat-syarikat EV baru di China. Pada masa ini, 5 syarikat terbesar EV China adalah BYD, SAIC Motor, BAIC Motor, GAC Group dan juga NIO. Mereka mendominasi sebahagian besar jualan EV domestik. Pada tahun 2022, keseluruhan EV brand dari China menjual sebanyak 5.9 juta unit kenderaan EV di seluruh dunia, iaitu 59% daripada keseluruhan jualan EV di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa syarikat-syarikat EV daripada China menguasai keseluruhan jualan kenderaan EV di seluruh dunia pada tahun 2022. Tapi apakah semuanya indah dan cantik sahaja tentang industri EV di China ini? Ada pendapat yang mengatakan menjelang tahun 2025 dan 2028, hampir 95% syarikat-syarikat EV di China ini akan bankrupt, akan gulung tikar. Dalam setahun dua ini saja, beratus-ratus syarikat EV di China telah pun bankrupt. Jumlah kerugian untuk semua pelaburan dalam syarikat-syarikat EV ini adalah bernilai berbilion-bilion US dollar yang hangus begitu sahaja. Sebagai contohnya, company Byton ditubuhkan pada 2017 telah pun bankrupt pada bulan Disember 2022 dengan kerugian hampir 2 bilion dolar. Faraday Future ditubuhkan pada tahun 2014, bankrupt pada Julai 2022 dengan kerugian 2 bilion dolar. Li Eco ditubuhkan pada tahun 2010, bankrupt pada tahun 2022 dengan kerugian 1 bilion. Yang lebih besar, Evergrande New Energy Vehicle yang ditubuhkan pada tahun 2018 rugi sebanyak 10 bilion setelah bankrupt pada Julai 2022. Jadi daripada data ini kita dapat melihat sebenarnya sedang berlaku kerugian dan bankruptcy yang besar untuk syarikat-syarikat yang berasaskan EV di seluruh China dalam masa beberapa tahun yang lepas ini. Jadi dalam video ini kita akan bongkarkan sisi gelap industri EV di China yang cuba disembunyikan oleh media-media China dan juga kerajaan China. So kawan-kawan, jangan ke mana-mana, tengok video ini sampai habis. Pada masa ini berlaku lambakan besar-besaran kereta EV daripada China. Kebanyakan dari kereta ini bukan dijual kepada pembeli tetapi berakhir di tapak-tapak kosong di sekitar China. Berpuluh-puluh ribu kereta dibiarkan mereput dan berkubur sahaja. Apakah yang sedang berlaku ni? Kenapa semua kereta-kereta ini dibiarkan mereput? Basically, terdapat beberapa sebab perkara ini terjadi. Sebab yang paling utama ialah kerana kegagalan banyak syarikat e-hailing yang berasaskan EV. Sebagai contohnya, BYD, Li Eco mengeluarkan model khusus untuk syarikat e-hailing ini. Syarikat-syarikat e-hailing menggunakan pinjaman bank dan dana awam untuk memulakan perniagaan mereka. Seterusnya, mereka mendapat tax insentif dan juga subsidi daripada kerajaan. Walau bagaimanapun, apabila syarikat-syarikat e-hailing ini mula gagal, maka banyak kereta EV ini terperap. Kegagalan syarikat-syarikat e-hailing ini besar kemungkinan kerana terdapat terlalu banyak persaingan dalam industri e-hailing. Keduanya ialah kerana polisi lockdown kerajaan China yang berlalutan lebih daripada 3 tahun semenjak daripada tahun 2020 sehingga tahun 2023 menyebabkan industri ini lumpuh. Yang keduanya, selain daripada kegagalan syarikat e-hailing, kerajaan China juga sebenarnya sangat agresif dalam polisi EV mereka. Pertama, kerajaan China menyediakan pelbagai bantuan kewangan seperti pinjaman dan geran-geran untuk syarikat yang berasaskan EV. Disebabkan itu, banyak startup baru mengambil kesempatan ini untuk memulakan syarikat EV mereka. Walaupun ada yang berjaya seperti NIO, tetapi banyak lagi yang gagal. Ada yang gagal di peringkat pembangunan sahaja. Ada pula yang gagal sama sekali untuk menjual produk-produk mereka. Pada tahun 2019, terdapat hampir 800 syarikat EV di China dan pada masa ini, pada tahun 2023,
kurang daripada 200 sahaja yang masih beroperasi dan mungkin banyak lagi yang akan gulung tikar dalam setahun dua ini. Satu lagi sebab itu, satu pengumuman, iaitu Mumu Apps menawarkan RM10 bagi kawan-kawan yang mendaftar akaun percuma Mumu Apps menggunakan referral link yang saya sediakan di bawah video ini, yang mana mudah untuk mendapatkan voucher Grab RM10 ini, iaitu kawan-kawan hanya perlu membuka akaun percuma tanpa memerlukan deposit, tanpa memerlukan dokumen. Hanya daftar menggunakan email ataupun menggunakan nombor telefon sahaja, dan kawan-kawan juga akan mendapat video percuma asas saham global daripada saya. Jadi untuk membuka akaun percuma ini dan mendapatkan voucher Grab RM10, kawan-kawan boleh refer di keterangan di bawah video ini. Satu lagi sebab utama yang menyebabkan kemunculan kubur-kubur kenderaan EV di seluruh China ini adalah kerana penipuan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat EV itu sendiri. Mereka dikatakan telah menipu dengan merekodkan angka jualan EV yang jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Sebagai contoh, mereka merekodkan jualan sebanyak 50,000 unit untuk tahun ini, tetapi 30,000 unit itu dibeli oleh anak syarikat mereka ini sendiri. Jadi kereta-kereta inilah yang membanjiri tempat-tempat letak kereta di seluruh China. Jadi terdapat dua tujuan syarikat EV melakukan penipuan ini. Yang pertamanya ialah untuk terus mendapatkan dana daripada pihak kerajaan, iaitu dengan menunjukkan nilai jualan yang tinggi, maka pihak kerajaan akan terus membantu dan membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat ini. Yang keduanya juga, ini bertujuan untuk meningkatkan penilaian syarikat tersebut untuk tujuan mendapatkan dana-dana awam. Jadi apabila kerajaan China mula menghentikan program subsidi dan geran ini, maka syarikat-syarikat ini mula menjadi bankrupt. Maka kerana itu jugalah, maka kebanyakan daripada kereta-kereta ini berakhir di tempat-tempat letak kereta di seluruh China. Satu lagi sebab yang menyumbang kepada perkara ini adalah kerana teknologi EV itu sendiri yang berkembang sangat-sangat pesat, yang mana hampir setiap hari keluar model-model baru untuk pasaran. Ini menyebabkan kenderaan yang lambat keluar di pasaran menjadi tidak laku. Customer pula sering membatalkan tempahan apabila mendapat tawaran-tawaran kereta baru yang lebih canggih dan juga lebih murah. Ini juga menyebabkan kereta-kereta ini berakhir di perkuburan kereta. Jadi akhirnya, walaupun terdapat banyak syarikat-syarikat EV yang berjaya daripada China seperti BYD, seperti NIO, XPeng, Li Auto, namun dalam masa yang sama terdapat lebih banyak syarikat yang gagal, syarikat yang bankrupt, menyebabkan kerugian dana awam berbilion-bilion US dollar. Bukan itu sahaja, kemunculan tapak-tapak perkuburan kereta EV di seluruh China ini juga menimbulkan masalah besar seperti pemandangan yang menyakitkan mata, dan yang keduanya juga pencemaran boleh berlaku sekiranya bahan-bahan ini, terutamanya bateri, tidak dikitar semula dalam masa yang terdekat ini. Finally, perkara ini bukan sahaja berlaku dalam industri EV, perkara yang sama juga berlaku dalam industri dan sektor perumahan di seluruh China, yang mana berpuluh-puluh ribu, malahan beratus-ratus ribu rumah-rumah terbiar kosong, bandar-bandar menjadi ghost city di seluruh China. Seperti yang kita dapat lihat muktakhir ini, syarikat-syarikat perumahan terbesar di China seperti Evergrande dan juga Country Garden telah pun kolaps dan bankrupt dalam muktakhir ini akibat daripada kejatuhan pasaran perumahan. Yang seterusnya, berlakulah kemunculan ghost city ataupun bandar berhantu di seluruh China. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengetahui apakah yang sedang berlaku dalam pasaran perumahan di China yang menyebabkan kemunculan ghost city di seluruh China ini, kawan-kawan boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah video ini. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kawan-kawan kita juga. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.